Hai semua, selamat datang ke YouTube channel Cikgu Aisyah. Jadi, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, izinkan cikgu berpantun. Dengarkan. Pagi-pagi pergi ke bendang, petang pula menangkap gelama. Cikgu Aisyah ucapkan selamat datang. Mari kita belajar BM bersama. Okey, sebelum mulakan kelas, cikgu nak awak subscribe dulu YouTube cikgu dan lepas tu kita masuk ke kelas. Jom. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera dan selamat datang kepada ke kelas Hukum Tata Bahasa Cikgu Aisyah. Okey, jadi pada hari ini apa yang cikgu akan ajar beberapa hukum tata bahasa yang selalu murid-murid melakukan kesalahan. Okey, so kita tengok apa topik kita pada hari ini. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, fikirkan. Sekarang awak nampak ada satu jalan raya. Okey, sebelum cikgu nak mula kelas cikgu nak buat quiz sikit. Okey, yang pertama, A. Pihak Jabatan Kerja Raya sedang memperlebarkan jalan raya di Ipoh Perak. Okey, awak tengok perkataan yang ditebalkan iaitu memperlebarkan. Dan yang kedua, B. Pihak Jabatan Kerja Raya sedang memperlebar jalan raya di Ipoh Perak. Awak rasa mana satu jawapan yang betul? Antara A atau B? Cikgu bagi awak 3 saat. Awak pilih A atau B. Jawab dalam hati. 1, 2, 3. Okey. Okey, awak jawab A, mungkin awak pula jawab B. Okey, kita tengok apa jawapannya sebenar. Okey, jadi sebenarnya jawapannya adalah B. Pihak Jabatan Kerja Raya sedang memperlebar jalan raya di Ipoh Perak. Bukan memperlebarkan. Kenapa bukan memperlebarkan, cikgu? Itulah yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, excited tak? Okey, teruskan. Seterusnya. Memperdengankan. Contoh tadi, lebar. Kan? Perkataan akar atau perkataan dasar dia adalah lebar. Memperkan atau memper sahaja. Okay. Jadi apa beza dan bila kita menggunakan memperkan dan menggunakan memper sahaja? Okay. Sekarang awak tengok memper. Imbuhan memper dan imbuhan memperkan. Ingat petua ini. Yang pertama awak boleh tengok kat sini ada warna biru. Memperka. KA. KA ini awak ingat bahawa ini adalah kata adjektif. Okay. Kata adjektif. Itu memperka. Kalau memperkekkan, KK. K untuk kata, K lagi satu untuk kerja. Jadi memperkan ini, yang warna merah ini mesti digunakan apabila kata kerja. Sebab tu tadi memperlebar. Lebar adalah adjektif. Jadi kita guna memperlebar sahaja. Tak ada memperlebarkan. Okay. So tak apa, kita tengok pada next slide seterusnya. Slide seterusnya, apa contoh kata adjektif? Okey, kita tengok kat sini, besar. Kata dasarnya adalah besar. Okey, besar adalah kata adjektif. Okey, rumah itu besar. Maksudnya besar. Kata sifat. Adjektif adalah satu kata sifat. Okey, memperbesar. Betul. Okey, memperbesarkan salah. Sebab kita ingat tadi, dia punya formula dia memper dengan ka. Kata adjektif. Jadi, adjektif besar, memperbesar sahaja. Betul. Okey, luas. Luas juga adjektif. Jadi, kita guna memperluas. Bukan memperluaskan. Seterusnya, lebar, memperlebar. Bukan memperlebarkan. Dan yang terakhir, indah, memperindah. Bukan memperindahkan. Dia bukan mencantikkan. Mencantik taman. Okay, dan sebagainya. Awak boleh tengok kat sini, ini adalah kata adjektif. Di mana kita katakan ia adalah, adjektif ni ialah sifat. Sifat sesuatu barang, sifat sesuatu orang, sifat dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi pada next slide. Okey, contoh kata adjektif. Datuk Alif Syukri ingin memperbesar rumahnya supaya nampak lebih mewah. Kat sini cikgu gunakan memperbesar, bukan memperbesarkan. Sebabnya
memperbesar ataupun besar itu adalah kata adjektif. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada next dia, seterusnya iaitu memperkekekan. Okey, keke yang tadi saya kata adalah kata kerja. Kata kerja ini adalah satu perbuatan. Contoh main. Perkataan main. Main itu perbuatan, bukan sifat. Jadi kita kata mempermainkan. Tak boleh guna ayat mempermain. Tak boleh guna perkataan mempermain dalam ayat. Tunjuk, mempertunjukkan. Betul. Bukan mempertunjuk. Kerana apabila kita guna mempertunjuk tak kan, dia seperti ayat yang tak lengkap. Sebab kata kerja mesti diapit dengan apitan ataupun imbuhan an belakang dia. Okay. So kan belakang ni. So kata juga adalah kata kerja. Okay, iaitu memperkatakan. Bukan dia memperkata topik itu. Tak. Dia memperkatakan topik itu. Okay. Sembah, mempersembahkan. Bukan mempersembah. Okay. Seterusnya, contoh kata kerja. Siapa kenal ni? Siapa dia? Okey, betul. Saya dengar ada orang cakap Datuk Siti Nurhaliza. Okey, jadi ayat cikgu kat sini ialah Datuk Siti Nurhaliza telah mempersembahkan sebuah nyanyian bertajuk Comel Pipi Merah. Comel Pipi Merah lagu yang ting ting tang ting. So itu adalah dia telah mempersembahkan. Kata dasar ialah sembah. Sembah adalah kata kerja. Jadinya kita gunakan mempersembahkan. Okey, jelas. Okey, seterusnya. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada hukum tata bahasa yang berikutnya, iaitu memper-KN. Dengan memper-KN-kan. KN ni, tadi kita belajar KA, kata adjektif. Kemudian kita belajar KK, kata kerja. Sekarang kita belajar kata nama, KN. Okey, KN ni dia ada istimewa ataupun special sikit sebab KN ni dia boleh dua-dua. Memper-KN atau memper-KN-kan. Okey, so yang pertama cikgu ambil dekat sini isteri. Isteri adalah kata nama. Okey, isteri adalah kata nama. Ini dia memang istimewa sebabnya awak boleh guna dua-dua. Tetapi perlu mengikut kehendak ayat. Apakah maksud yang ingin disampaikan? Kerana memperisteri dengan memperisterikan memberi maksud yang berbeza. Bukan maksud dia sama. Boleh cikgu kata boleh dua-dua. Memang boleh. Tetapi memperisteri dengan memperisterikan memberi maksud yang berbeza. Sekarang kita tengok apa beza memperisteri dan memperisterikan. Yang pertama, memperisteri. Maksudnya orang itu berkahwin dengan seorang wanita. Lelaki itu berkahwin dengan seorang wanita. Contoh ayat dekat sini, Pak Ali memperisteri Cik Kiah. Makcik Kiah. Pak Ali memperisteri Makcik Kiah. Maksudnya dia telah memperisteri Makcik Kiah. Makcik Kiah tu diambil sebagai isteri. Itu memperisteri. Bagaimana pula dengan memperisterikan? Memperisterikan bermaksud mengahwinkan anak lelaki dengan seorang perempuan. Contohnya, Pak Ali memperisterikan anaknya Kudin. Ni Pak Ali. Anak lelaki Pak Ali Kudin. Pak Ali nak kahwinlah anak dia dengan Ayu. Jadi, Pak Ali memperisterikan Kudin dengan Ayu. Itulah beza memperisteri dan memperisterikan. Seterusnya, awak boleh guna mempersuami, mempersuamikan, memperhamba dan memperhambakan. Kemudian kita pergi kepada hukum tata bahasa yang seterusnya. Yang ini selalu sangat orang buat salah dan awak sendiri tak boleh detect ataupun awak tak boleh kenal pasti kesalahan dalam ayat. Yang ini adalah kata ganda imbuhan pinjaman. Imbuhan pinjaman ni awak kena ulang 2 kali. Contoh, situasi dia bila kita nak cakap guru besar itu sedang bermesyuarat. Contoh, awak tak tahu
kalau nak cakap guru besar tu ramai, guru-guru besar atau guru besar guru besar. Contoh, ataupun kalau awak nak cakap olahragawan itu sedang bermain. Betul ke salah? Okey. So kita tengok kat sini. Kita belajar bahawa apabila perkataan imbuhan pinjaman itu dipinjam daripada bahasa Sanskrit, contohnya juru, man, wati, an, tata, wan atau pra. Okay, ini adalah perkataan pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Contohnya, juru terbang itu sedang mengendali kapal terbang. Okay. Awak tak boleh guna juru terbang kalau awak nak cakap banyak. Okay. Awak nak cakap banyak, awak tak boleh guna juru terbang. Awak kena penuh. Juru terbang itu sedang melakukan simulasi penerbangan. Betul. Lepas tu seniman. Tak boleh ambil seniman atau seniman. Salah. Tak boleh ambil seniman ataupun seniman. Awak kena ambil seniman baru betul. Dan olahragawan. Okay. Next. Seterusnya, kata ganda imbuhan kata nama. Awak ulang kata ataupun perkataan yang pertama. Contoh situasi yang cikgu bagi tadi adalah guru besar. Okey. Kita nak cakap ramai guru besar ataupun banyak guru besar datang ke sekolah kita. Okay. Kita nak cakap guru-guru besar itu datang ke sekolah kami ataupun guru besar itu datang ke sekolah kami. Fikir kan? 3 soalan cikgu bagi. Okey. Jawapannya adalah guru besar itu datang ke sekolah kami. Bila kita kata nama, kita ulang perkataan yang pertama sahaja. Contoh, menteri besar. Menteri besar. Ketiga, yang pertama yang tadi cikgu belum sebut, ketua kelas, dan yang seterusnya adalah penutup hidung. Bukan penutup hidung itu diberikan kepada barisan hadapan yang bertugas. Tak. Kita cakap penutup hidung. Kita ambil kata atau perkataan yang hadapan. Okey, jadi cikgu harap awak belajar sesuatu daripada kelas cikgu hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi.